Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Zaris bin Muhammad Zuljadain dari kelas BMSK1. Video ini dilaksanakan bagi memenuhi tugasan pentaksiran berterusan subjek BMMB 3223 Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu. Tanpa membuang masa, mari kita terus pergi ke bahagian rancangan pengajaran harian. Baiklah, tarikh untuk rancangan pengajaran harian saya dilaksanakan pada tarikh iaitu 24 Mac 2024. Masa yang berlaku adalah 7.30 pagi hingga 8.30 pagi. Dan kelas iaitu darjah yang saya mengajar adalah kelas 6 Arif yang merupakan darjah 6. Kemudian bilangan murid yang terdapat dalam kelas 6 Arif adalah sebanyak 25 orang. Dan tema bagi RPH saya iaitu rancangan pengajaran harian adalah keselamatan. Dan tajuk bagi tema keselamatan yang saya laksanakan ini adalah hindari kebalangan jalan raya. Dalam pengajaran saya iaitu RPH, saya telah menggunakan bahan bantu mengajar dan juga menggunakan konsep pembelajaran abad ke-21. Antara bahan bantu mengajar BBM yang saya gunakan adalah komputer riba, pembesar suara, projektor, kertas soalan, kertas mahjong, pen marker dan juga kertas kajang. Jadi, konsep pembelajaran abad yang ke-21 yang saya gunakan adalah konsep 5P. Konsep 5P adalah strategi PDP Bahasa Melayu iaitu penggabung jalinan, penyerapan, penggayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Konsep 5P merupakan asas dalam proses PDP. Melalui konsep ini, murid dapat menyesuaikan maklumat yang terdapat dalam bahan rancangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh. Seterusnya akan mengelakkan murid daripada berasa bosan sepanjang proses PDP dijalankan. Jadi, dengan adanya bahan bantu mengajar yang seperti yang saya telah katakan di dalam slide ini, murid tidak akan merasa bosan kerana uh, penggunaan BBM saya ini juga akan membuatkan murid bekerja sebagai satu kumpulan dan tidak melaksanakan sesuatu tugasan itu secara seorang diri yang membuatkan mereka akan berada di dunia mereka sendiri. Sekarang kita berada di set induksi yang berlangsung selama 5 minit. Isi pelajarannya adalah murid-murid akan menonton video budak lelaki dirempuh ketika melintas jalan. Dan juga mereka akan menonton video panduan keselamatan jalan raya. Aktiviti PDP yang dilaksanakan adalah guru akan memaparkan video berkenaan kesan tidak berhati-hati di jalan raya dan langkah-langkah untuk menjaga keselamatan diri di jalan raya. Murid menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam video-video tersebut dengan yakin dan suara yang jelas. Maknanya, setelah saja mereka melihat video tersebut, mereka akan bersoal jawab dengan guru berkenaan apa yang telah mereka lihat sebentar sahaja tadi. Ialah catatan yang terdapat dalam set induksi ini adalah iaitu EMK. Terdapatnya elemen bahasa, sains dan teknologi, TMK, pendidikan, keselamatan jalan raya. Bahan bantu mengajar pula adalah komputer riba, projektor dan pembesar suara. Untuk memaparkan video tersebut, uh, guru perlu menggunakan komputer riba melalui menggunakan projektor melalui komputer riba lalu dipancarkan ke papan putih. Dan juga adanya pembesar suara bagi memastikan murid-murid dapat mendengar audio daripada video tersebut. Dan adanya kemahiran intelek iaitu kemahiran berkomunikasi. Setelah saja guru mengajukan soalan kepada murid-murid, murid-murid akan menggunakan kemahiran komunikasi mereka untuk bersoal jawab dengan guru. Dan juga terdapat nilai murni keyakinan. Strategi pula adalah berpusatkan bahan video. Jadi ini adalah gambar muka hadapan bagi video yang saya telah laksanakan pada bahagian set induksi.
iaitu bagi video yang bertajuk Budak Lelaki Dirempuh Ketika Melintas Jalan dan juga panduan keselamatan jalan raya. Seterusnya, langkah 1 yang dilaksanakan selama 10 minit di dalam kelas. Isi pelajarannya adalah murid-murid akan menjawab kertas soalan yang diberikan oleh guru. Aktiviti PDP-nya adalah pada awalnya guru akan mengedarkan sehelai kertas yang mengandungi beberapa soalan berkaitan langkah-langkah keselamatan di jalan raya kepada setiap murid. Maksudnya di dalam kelas 6 Arif yang mempunyai murid seramai 25 orang, guru akan mengedarkan sehelai kertas soalan yang bertajukkan langkah-langkah keselamatan di jalan raya kepada setiap murid. Dan murid-murid setelah saja mereka mendapat kertas soalan, mereka dikehendaki untuk menjawab beberapa soalan yang terdapat pada helaian kertas tersebut secara penulisan dengan teratur dan kemas. Maksudnya di sini pada bahagian set induksi tadi, mereka perlu bersoal jawab melalui bertutur, dan pada langkah satu pula mereka perlu membalas balik soalan yang diajukan melalui penulisan. Ini adalah bahan bantu mengajar yang saya gunakan dalam langkah 1, iaitu kertas soalan yang bertajukkan langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Soalan yang pertama, apakah yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum melintas jalan? Yang kedua, apakah langkah keselamatan yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum menaiki motor? Soalan ketiga, di manakah lokasi yang sesuai bagi pengguna jalan raya untuk melintas jalan? Soalan keempat, mengapakah telefon bimbit tidak boleh digunakan ketika memandu? Soalan terakhir iaitu kelima, apakah fungsi lampu isyarat berwarna merah, berwarna kuning dan berwarna hijau? Kemudian, langkah 2 yang dilaksanakan selama 20 minit. Isi pelajarannya adalah murid-murid menjawab soalan langkah-langkah keselamatan di jalan raya tahap kebat mengikut kumpulan masing-masing dan jawapannya dalam bentuk iting. Aktiviti PDP-nya adalah murid diminta untuk duduk mengikut berkumpulan secara 5 orang. Ketua yang dilantik daripada setiap kumpulan dikehendaki untuk tampil ke hadapan kelas. Ketua daripada setiap kumpulan mengambil sehelai kertas mahjong dan pen marker yang berada di hadapan kelas. Guru meminta ketua daripada setiap kumpulan untuk mengambil kertas kecil secara rawak yang terdapat di dalam bekas. Kertas kecil yang mengandungi soalan berasaskan kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT, perlu ditulis pada kertas mahjong dalam bentuk peta minda secara berkumpulan. Murid-murid akan membentang secara berkumpulan di hadapan kelas apabila mereka telah siap menulis pada kertas mahjong dalam bentuk iting. Jadi catatan yang terdapat adalah iaitu EMK, Bahasa, Kreativiti dan Inovasi, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, Kelestarian Global, dan bahan bantu mengajar adalah kertas kecil yang mengandungi soalan yang berbeza-beza, okey, kertas mahjong dan pen marker. Kemahiran berfikir aras tinggi, adanya kemahiran berfikir kritis dan kreatif, kemahiran menakul, strategi berfikir dan IT. Baiklah, kemahiran intelek adalah pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dan nilai murni yang terdapat dalam langkah 2 ini adalah nilai kerjasama dan keberanian. Ini adalah bahan bantu mengajar yang terdapat pada langkah 2, iaitu adanya pen marker dan kertas mahjong, ada kertas kecil yang mengandungi soalan tahap kebat yang berbeza-beza. Soalan yang pertama, kumpulan pertama akan mendapat soalan, sebagai seorang murid yang prihatin, apakah langkah yang boleh anda laksanakan untuk memastikan rakan-rakan anda tidak terlibat dalam kemalangan jalan raya? Soalan kedua, anda melihat lampu isyarat telah rosak. Apakah langkah yang harus anda lakukan? Soalan ketiga, anda sedang melihat rakan-rakan anda sedang bermain-main di atas jalan raya. Jadi, apakah langkah yang akan anda lakukan? Sebagai wakil pelajar, apakah langkah yang boleh anda lakukan untuk menyebarkan mesej berkenaan keselamatan jalan raya? Soalan akhir, yang kelima, mengapakah kita mesti mematuhi peraturan-peraturan jalan raya?
Baiklah, kini pada langkah yang terakhir, iaitu langkah ketiga yang dilaksanakan selama 20 minit. Isi pelajarannya adalah murid-murid pada aktiviti pemulihan akan menjawab kertas soalan aktiviti pengukuhan. Murid-murid pada tahap aktiviti penggayaan akan membina karangan pendek bertajukkan langkah-langkah keselamatan di jalan raya pada kertas kajang. Jadi aktiviti PDP-nya adalah pada murid yang berada pada tahap aktiviti pemulihan, murid-murid akan diberikan kertas soalan set yang lain untuk memantapkan lagi pemahaman mereka. Murid-murid dikehendaki untuk membulatkan jawapan yang betul dengan menggunakan pensil secara teratur dan kemas. Bagi murid yang berada pada tahap aktiviti penggayaan, murid-murid akan diberikan sehelai kertas kajang. Setelah saja mereka mendapat kertas kajang, mereka diminta untuk menulis karangan pendek sebanyak 150 patah perkataan bertajukkan langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Setiap murid diminta untuk membaca di hadapan kelas bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid pemulihan. Maksudnya di sini murid-murid pada aktiviti penggayaan berperanan untuk membantu murid-murid pada tahap aktiviti pemulihan untuk memahami dengan lebih mendalam tentang tajuk langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Catatan yang terdapat pada langkah ketiga ini adalah EMK, adanya unsur bahasa dan juga pendidikan keselamatan jalan raya. Bahan bantu mengajarnya pula adalah adanya kertas soalan pengukuhan dan kertas kajang. Untuk kemahiran berfikir aras tinggi, adanya kemahiran berfikir kritis dan kreatif, kemahiran menakul dan strategi berfikir. Untuk kemahiran intelek pula, adanya kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dan nilai murni yang terdapat pula adalah keberanian, yakin dan patuh. Strateginya pula adalah ia berpusatkan pada bahan dan menggunakan pengetahuan kognitif murid-murid. Baik, ini adalah kertas soalan aktiviti pengukuhan bagi bahan bantu mengajar saya yang terdapat pada langkah 3. Adanya 10 soalan ini bagi menguji tahap kefahaman setiap murid yang berkenaan tajuk langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Ini adalah kertas kajang bagi aktiviti penggayaan di mana murid-murid akan diberikan kertas kajang untuk menulis karangan pendek sebanyak 150 patah perkataan bertajukkan langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Akhir sekali, bahagian penutup yang berlangsung selama 5 minit. Isi pelajarannya, rumusan isi pembelajaran. Okey, maksudnya di sini guru akan memberikan rumusan berkenaan langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Jadi, di sini guru berperanan untuk memberikan mesej ataupun pemahaman yang lebih mendalam, yang mudah memahami murid-murid supaya mereka dapat faham berkenaan tajuk langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Dan aktiviti PDP-nya adalah murid diminta untuk merumuskan semula isi pelajaran yang telah dipelajari dan guru akan memberikan pujian terhadap sikap murid. Okey, selain daripada guru sahaja yang memberi rumusan, guru juga akan meminta murid untuk memberi rumusan. Maksudnya di sini ada juga menguji tahap kefahaman murid tentang apa yang mereka faham dan apa yang mereka masih tak faham. Sekiranya mereka tak faham, mereka boleh mengajukan soalan kepada guru. Dan catatan bagi penutup ini adalah adanya nilai murni kesyukuran dan kerjasama. Dan PMK-nya adalah bersifat didik hibur. Sekian daripada saya. Terima kasih.